Okey, mula-mula login masuk, ambil my performance. Dia ada dekat bahagian ni. Lepas ambil my performance, tunggu sampai dia buka. Yang tiga tu yang di tepi, nampak tu di tepi. Dia gambar Share atas dalam komen. Okey. Kita nampak ni. Boleh nampak boleh nampak, saya ingat. Sasaran kerja utama sekarang dah ada tahun. Okey, kita nampak dah ada tahun 2022. Okey, tadi kita buat pentadbir buat di bahagian sub SKU lah ataupun SKU agency dalam menu di sini. Yang kita buat tadi ni sudah berjaya. Tetapi dia ambil masa sedikit untuk tuan-puan melihat di bahagian PYD. PYD akan ambil masa sedikit untuk dapatkan tahun ni. Dia akan keluarlah. Bila tahun ni keluar, tuan-puan boleh klik. Seterusnya ini PYD. Tuan-tuan dan puan-puan lah, saya ingat ramai di kalangan kita AKP yang berada di channel ni yang menonton kita sekarang ni ingin tahu ini adalah bahagian pemilik kompetensi punya tanggungjawab. Kita klik pada tahun tu, kemudian dia akan keluar macam ni lah. Dia ada countdown lah, bila masa yang tarikh akhir dia akan bagi tahu. Tarikh tadilah yang saya bagi tahu jadual tu. Jadual tadi tu adalah diset oleh pihak kementerian lah. Okay. Kemudian apa yang perlu kita buat, klik pada tahun 2022, dia bagi tahu belum selesai. Kita akan nampak kita punya SKU lah. Kita punya SKU. Dan di sini kita nampak draft SKU yang kita buat tadi. Kalau kita nak hantar, kita boleh yang kita masukkan adalah sasaran kita lah. Sasaran kita peratusan. Kemudian kalau kita nak hantar, kita boleh tik ni. Lengkap. Ini SKU yang dirancang. Okay, saya tidak mau ambil banyak, saya cuba ambil satu lagi. Dua saya lah, cukup. Dua lah kan? Okay, kita ambil dua. Sebenarnya banyak. Ya, ini yang senarai SKU agency tadi tu. Ambil satu lagi. Dua saya lah, cukup. Dua. Okay, kemudian maksudnya kita boleh setuju ataupun tidak setuju lah. Maklumat pencapaian tidak lengkap. Okay, ini peratusan, kemudian pencapaian. Okay, pada masa ni kita sepatutnya boleh mengisi pencapaian ni. Tengok kembali kenapa dia punya kotak ni tak keluar. Tarikh akhir penilaian prestasi pada tahun ini 31/12. Okay.
Okey, kita hantar dahulu yang ini untuk pengesahan daripada PPP lah. Maksudnya tadi sebelum kita mengisi pencapaian sebenar, kita kena sahkan dahulu kita punya KPI itu oleh PPP. Maksudnya PPP bersetuju dengan KPI yang kita pick up lah tadi daripada SKU agensi. Contoh saya ambil 2 sahaja yang di sini kan, saya hantar kepada PPP. Jadi PPP lah yang akan bagi pemilihan tu sama ada disahkan ataupun tidak disahkan. Okay, bila kita dengar disahkan dan tidak disahkan, dia sama seperti SKT lah. Kita hantar SKT kemudian PPP sahkan, lebih kurang lah sama lah. Okay, kita hantar SKU kita yang kita pilih, kemudian nanti PPP akan sahkan. Kemudian di sini ada keluarlah memerlukan pengesahan. Okey, memerlukan pengesahan itu tindakan di bahagian pemilik kompetensi. Okey, untuk saya minta Cik Anwar boleh bantu untuk ni sahkan. Okey, jadi saya tidak tunjuk untuk sahkan di sini. Kita guna server training AJC untuk sahkan menggunakan ID kita punya Tuan KPK lah. Ataupun Cik Noor boleh ni majukan semula dia punya aliran kerja. Okay, untuk kita lihat pengesahan ni. Okay, masukkan nombor IC saya. Okay, Cik Anwar tengah buat. Kemudian kita alihkan semula aliran kerja. Ini tidaklah, yang ini kita kira bukan satu. Teruslah. Prestasi. Musim prestasi. Oh, tidak. Tidak. Ambil nombor IC. Mana apa? Honor dulu. Okey, sekejap lah. Kita bagi peluang masa untuk Encik Anwar kasih sahkan pengesahan tersebut. Okay, saya ingat saya akan pick up lah soalan ni. Apa yang saya faham kalau di peringkat sekolah PSH atau pentadbir prestasi akan upload SKU barulah semua AKP. Ini saya show saya lah. Jadi soalan OV 7977, apa yang saya faham kalau di peringkat sekolah PSH atau pentadbir prestasi akan upload SKU atau sub SKU barulah semua AKP di sekolah tersebut boleh mengisi SKU ini. Betulkah tuan? Jadi saya ingat betul lah jawapan dia, betul lah Cik Rosmin. Flow dia sekarang ni pentadbir di sekolah adalah pentadbir Hermes, betul Cik Rosmin? Pentadbir Hermes untuk pentadbir prestasi adalah pentadbir Hermes di sekolah. Bila dia isi barulah AKP yang lain akan boleh mengisi dia punya SKU. Mengisi dia punya SKU yang tahun tu baru akan muncul lah, baru boleh isi ya. Puan Irin, saya cari lagi soalan yang lain. Okey, ini mungkin Cik Rosmin lah boleh terangkan dengan lebih terperinci lah. Nur Azizi pula. Nur Azizi ni saya kenal nama dia, pakai nama yang betul lah. Tuan, penetapan pegawai penilai atas kehendak KJ atau CO itu sendiri. Maksudnya atas kehendak pemilik itu sendiri ke ataupun ketua jabatan yang tetapkan? Macam mana Encik Rosmin? Ya, baik. Untuk penetapan pegawai penilai ini adalah dibincang dan dia dimesyuaratkan, dalam mesyuarat itu dibincang dan diputuskan penetapan pegawai penilai itu oleh pengerusi dan juga jawatan kuasa sebenarnya ya. Kira-kira dia dalam LP dalam sistem My Performance ini ataupun dalam e-prestasi itu sendiri.
Dan biasanya ketua jabatan yang akan menentukan ini berdasarkan kepada pegawai yang menyelia seorang pemilik kompetensi itu. Dan untuk CEO ni untuk menetapkan CEO itu dia tidak boleh kata dia menetapkan, tapi mungkin dia boleh mencadangkan dengan pegawai mana. Tapi walau bagaimanapun kuasa untuk menetapkan pegawai penilaian ini ada terletak di bawah kuasa jawatan kuasa PPSM peringkat sekolah itu masing-masing lah. Right? Yang dipengurusikan kalau peringkat sekolah, kalau peringkat PPD, tuan PPD lah yang akan Jadi Rosmin, sekiranya lah, macam okeylah kita bagi dengan ketua jabatan yang bagi apa ni penetapan. Bagaimana ketua jabatan? Adakah satu panduan untuk ketua jabatan memilih yang paling sesuai sebagai PPP pemilik kompetensi itu? Ada panduan. Kalau kita lihat dalam Perkeliling Bilangan 2000 Perkeliling Bilangan 4 2002 pun ada digariskan di sana. Okey. Dan dalam selain pada itu dokumen yang kita boleh rujuk dalam taklimat penilaian bersepadan pun ada disentuh tu. Okey. Yang pertama sekali antara syarat dia mestilah ada hubungan kerja. Itu syarat paling utama lah. Okey. Ada hubungan PYD bersama dengan kompetensi itu ada hubungan kerja. Maknanya pegawai penilaian dilantik itu menyelia kerja pegawai yang dinilai. Okey, maksudnya Encik Rosmin dia involve lah dalam tugas PYD tersebut kan. Kalau contohnya kalau dia tidak bersama melaksanakan tugas tersebut, maksudnya dia tidak sesuai lah. Okey, sekiranya tidak ada yang lain sebagai PPP yang lebih sesuai yang kita katakan tadi, ada hubungan kerja. Contohnya PT ni satu orang di SKM lah kan. Kemudian dia terus melapor kepada ketua jabatan. Dia tidak ada lagi sisi, tidak ada yang lain lagi lah yang di bawah dia. Kalau PK pun mungkin PK HEM, PK kanan tidak ada kan. Jadi PK HEM ni dia menguruskan, dia tugas dia adalah menguruskan hal ehwal murid yang berkaitan dengan murid, bukan pentadbiran. Jadi kita nampak pemilik ni dia berada terus kepada ketua jabatan. Macam mana untuk kita tetapkan penilai pertama kalau situasi yang macam ini? Okey, untuk situasi yang macam ini, contohnya SKM lah kan. Bagi perjawatan hakiki di peringkat sekolah murid yang boleh dengar? Boleh. Pegawai kepimpinan sekolah yang berjawatan hakiki di sekolah SKM ni dia adalah di kalangan PKM dan juga guru besar. Right? Jadi sudah tentunya bila AKP tadi memang dari SKM ni dia tidak ada kuota ataupun perjawatan bagi ketua pembantu tadbir. So secara tidak langsung AKP tadi itu biasanya dia akan melapor kepada PKM ataupun guru besar. Okay, mengapa saya sebut atau PKM atau guru besar? Contohnya kalau ketiadaan guru besar, AKP dia akan merujuk kepada PKM tadi. Right? Jadi penentuan pegawai penilai dia adalah ditetapkan oleh guru besar, itu penilai satu adalah PKM, penilai kedua adalah guru besar itu sendiri. Ataupun ada juga SKM yang kita dapati membuat pelantikan penolong kanan satu dan juga PKKO secara dalaman saja. Dan sekiranya PK1 ini ditugaskan tugas-tugas dalam sekolah diarahkan oleh guru besar tadi untuk memantau pelaksanaan tugas AKP itu tadi, maknanya dia layak dilantik sebagai pegawai penilai. Okey. Dan penilai kedua masih juga kepada guru besar itu tadilah selaku ketua jawatan. Right. Selain daripada penetapan ini yang kita gunakan tadi untuk menentukan siapakah yang layak menjadi pegawai penilai, saya sebutkan tadi yang pertama itu adalah mesti ada hubungan kerja. Right? Yang kedua pastikan pegawai yang penilai tadi itu yang dilantik itu tiada hubungan kekeluargaan yang melibatkan pertalian darah. Right? Pertalian darah contohnya adik kepada abang, isteri kepada suami kepada isteri. Ya, maksudnya boleh kita katakan Cik Rosmin syarat yang pertama adalah
hubungan kerja. Sekiranya tidak ada hubungan kerja, tapi kalau arahan daripada tadi tuan, arahan daripada ketua jabatan untuk membuat juga pemantauan, boleh juga kita lantik sebagai PPP. Dan yang akhir sekali, Betul. tidak boleh ada hubungan pertalian kekeluargaan antara PYD dan penilai lah. Okey, saya ingat yang itu okeylah untuk menjawab ni. Terima kasih Cik Rosmin. Kita balik lagi melihat kepada kita punya ni talian Nur Azizi, Cik Rosmin, terima kasih. Jadi kita sudah lihat sekarang ni di paparan yang Hermes ni telah disahkan, statusnya pun telah disahkan. Okey, bila saya klik jangan tuan-puan terlupa pula macam mana saya masuk sana tadi. Okey, saya ulang balik. Saya akan setelah disahkan oleh penilai pertama, mana tadi prestasi, PYD klik pada tahun ni, dia klik, tadi dia sudah pilih, kemudian dia hantar kepada penilai pertama. Penilai pertama pun sudah sahkan apa yang PYD pilih tadi, SKU dia. Kita klik pada tahun ni, dia akan menjadi status disahkan. Okay, bila mana disahkan ni, kita pada bila masa kita boleh set kita punya pencapaian sebenar. Okay, pencapaian sebenar ni dia ada dua lah, X dengan Y. Okay, cuma kita kongsikan bersama apa yang saya faham. X ni adalah peratusan pencapaian yang kita akan capai. Okay, yang memang sudah kita set lah, yang sudah kita set. Dan Y ni adalah pencapaian semasa masa kita isi. Masa sekarang lah. Contoh saya isi kan, masa sekarang. SKU ni berapa pencapaian untuk di Hermes lah, saya beritahu kan, di Hermes lah. Berapa pencapaian sekarang? SKU ni kami belum start lagi. Yang start bulan 6. Jadi saya letak masih kosong. Okay, masih kosong. So kita tengok pelaksanaan kita sebenarnya, jangka pelaksanaan tu bulan 6, bulan Jun baru kita mula SKU, jadi 0% lah pada masa sekarang. Okey, bagaimana pula dengan yang kedua? Yang kedua ni saya lihat data integrity. Data integrity ni sekarang ni, pada masa sekarang ni telah mencapai 99.7 kosong kalau tak silap saya lah. Okey. Jadi Y ni menandakan pencapaian semasa. Dan di hujung ni pencapaian peratusan ni akan diset secara automatik oleh sistem. Sistem akan kira untuk kita. Dia akan memudah cara kita. Sistem yang memudah cara urusan kita. Okay, urusan kita dalam SKU ni lah. Apabila kita sudah set kita punya masa ni, dia ada suku dia tadi kan, jadual tu. Betul. Dia bergantung pada suku tu lah. Kalau suku tu tak sampai lagi, kita tidak boleh buat. Macam tadi yang kita lihat. Dia tidak benarkan. Dia tidak benarkan. Dia tidak akan timbul yang di bawah ni. Yang di bawah ni yang saya mengesahkan. Ini yang tidak akan timbul. Tuan-puan boleh isi tapi tidak boleh hantar. Okay. Oleh kerana hari tu saya sudah ubah kepada bulan 4 sebenarnya. Jadual tu disebut training ni lah. Jadi yang ini timbul. Yang ini ada. Kalau realiti dia sukuan kedua pada bulan, itu kementerian lah yang tetapkan. Kementerian yang tetapkan lah. Jadi saya boleh set ni. Dia suruh simpan dulu. Saya simpan dululah. Lepas kita isi ni pencapaian sebenar, saya simpan. Okey, berjaya disimpan. Dia akan keluar macam ni lah. Kemudian kita pilih terkini. Okay. Dia pergi amaran. Okey, ni dia bagi mesej kesaan lah. Kita pastikan yang terkini sebelum hantar ke PPP. Klik OK untuk hantar ke PPP, klik batal untuk kemas kini. Okey, saya klik OK lah kan. Kemudian dia keluar ulasan. Okey, ulasan. Untuk kita ni lah. Untuk kita letak ulasan lah. Terletaklah apa-apa ni, terletaklah apa-apa ulasan yang relevan dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada kita punya PPP lah. Pencapaian sebenar. Semua pencapaian telah tercapai. Dilaksanakan dalam langkah waktu yang ditetapkan. Contohlah, sebab dia belum capai lagi kan. Contohlah, jangan ikut saya punya ni. Contoh kita hantar, berjaya dihantar, okey. Dia akan hantar kepada
PPP lagi. Dia bagi penilai pertama. Dia akan hantar kepada media pertama. Saya tutup. Jadi penilai pertama perlu sahkan lagi sekali. Penilai pertama kena pergi inbox dia lah untuk tengok. Penilai pertama kena pergi inbox ataupun pergi menu penilai ya. Menu penilai tadi kita boleh nampak juga lah di sini. Okey. Okay, Tapi saya sebagai penilai lah. Konon-konon lah. Nampak sebagai penilai lah. Cuma view yang kita nampak sekarang ni untuk pemilik kompetensi lah yang saya sebut ni. Sebab kalau nanti sini log in log out nanti kamu lagi tuan-tuan lagi keliru kan. Okey. Saya sebagai ketua sudah terbalik, sudah saya sebagai ketua GSOP sudah sekarang. Okey. Hantar ke PYD. Okey, disahkan. Okay, dah payah kacau apa-apa ni. Okey, boleh saya semak balik saya punya ni SKU. Okey, telah disahkan. Pencapaian sebenar pun telah disahkan lah. Ini pencapaian sebenar. Ini adalah yang kita lihat, ini yang sebenarnya yang kita lihat. Tapi yang ini yang menandakan target kita, kemudian tempoh masa kita isi itu berapakah pencapaian dia. Okey, yang ini pun samalah. Mengikut pencapaian terkini. Kita tidak ada lagi agak-agak berapa pencapaian yang akan ni lah. Di akhir nanti sampai 31 tu kita boleh ubah semula. Kemudian tuan-puan boleh lagi sekali untuk ni lah buat pencapaian sebenar. Berulang kali lah. Belum ada detik kan? Ya, jadi dia akan menunggu pada satu tarikh yang ni lah. Tarikh yang ditetapkan untuk kita hantar semula lah. Semua pencapaian dilaksanakan dalam rangka waktu yang ditetapkan. Maksudnya tadi dia bergantung pada jadual. Bila jadual tu buka, macam dia benarkan, barulah kita boleh menghantar lah. Kalau dia sudah tutup, tak boleh. Kita tak boleh hantar sudah. Ubahlah di sana. Sekuan. Okey. Jadi di peringkat ini dia akan keluar selesai lah untuk pencapaian SKU yang disahkan di peringkat pemilik kompetensi. Kita lihat lagi di sini. Di sini dia akan bagi tahu selesai ya. Okey, di peringkat PYD. Di PYD sudah selesai. Untuk makluman tuan-puan, kita akan perlu buat dua submodul lah di dalam ni, SKU dan juga pelibatan sumbangan. Pelibatan sumbangan ni tuan-puan klik kemudian isi seperti biasa. Seperti LMPT. Seperti LMPT lah, sama lah, cuma interface dia berbeza. Contoh tuan-puan isi aktiviti sukarela. Contoh lah, bagi contoh satu lah. Contoh lah kan? Ya. Ya, ahli biasa. Contohlah AJK, sukan, SSM. Itu kegiatan bukan? Ya, benar tu. Bukan? Lebih kurang macam ni lah, sama lah dia punya ni. Cara pengisian dia. Kemudian tuan-puan boleh simpan. Kalau ada lagi boleh tambah lagi. Okey, kegiatan dan sumbangan. Macam-macam lah kegiatan dan sumbangan ni. Kalau tuan-puan menyertai sukan, perlawanan ataupun tuan-puan menyertai pertandingan pidato ataupun apa-apalah yang berkaitan dianggap sebagai sumbangan ataupun aktiviti. Okey, tuan-puan boleh masuk di sini kemudian simpan dan seterusnya hantar kepada PPP. Boleh hantar kepada PPP untuk disahkanlah. Okey, kita hantar. Dia ada lonceng dekat sini yang memerlukan pengesahan. Kita boleh tahulah status dia. Notification. Jadi tuan-puan boleh tahu apabila tuan-puan tidak boleh buat langkah yang seterusnya, tuan-puan lihat adakah mesej-mesej gesaan ataupun notifikasi yang lonceng tadi itu terpapar di sana. Sekiranya ada, tuan-puan boleh klik lonceng tersebut untuk mengetahui apakah tindakan yang seterusnya yang diperlukan. Okey, refresh. Okey, saya ingat dua perkara ni yang kita perlu buat. SKU dan juga sumbangan. Okey, di sini sudah ada right lah. Tiada lagi lonceng tu bermakna telah disahkan oleh PPP ya.
Cuma saya simpulkan hanya boleh dua lah. Pengesahan PPP ni, satu pengesahan berkaitan dengan SKU, yang satu lagi adalah pengesahan untuk modul penglibatan dan sumbangan. Ada dua. Jadi tuan-puan boleh nampak di dashboard PYD ni perkataan selesai ni bermakna telah selesai. Kalau dalam penilaian ni masih lagi dalam penilaian, kita lihat apa yang perlu kita buat. Tuan-puan perlu lagi sekali menghantar ni. Tik bahawa saya mengesahkan, kemudian hantar Dia timbul ni. urus setia. Dia timbul ni ini saya mengesahkan ni apabila sudah disahkan oleh PPP. Biasa berlaku begitu. Kenapa tidak timbul dia punya button untuk saya mau mengesahkan ni? Okey. Jadi dia punya ada skala tuan-puan. Jadi skala ni tuan-puan boleh rujuklah di sini skala apa ni, dan dia akan memberitahu kita juga berapakah kita punya skor yang sepatutnya. Jadi skor ni PPP tidak boleh adjust melebihi daripada skor yang telah ditetapkan, sebab dia telah tetap mengikut latihan ataupun sumbangan yang kita masukkan di dalam ni. Kalau ada satu sahaja kita punya sumbangan, jadi skor kita 1 lah per 10. Dia terus beritahu sangat kurang aktif. Dia akan beritahu lah sangat kurang aktif kan, tuan-puan pun boleh tahulah, jadi aktif-aktif lah tuan-puan. Okey, jadi yang ini kita hantar sehinggalah dia berjaya. Okay, saya akan hantar. Yang ini dia hantar kali kedua tu, dia hantar kepada urus setia. Okay, urus setia PPSM lah maksudnya. Okay, cuma dia tidak perlu pengesahan. Dia hanya hantar untuk pemberitahuan sahaja. Jadi tuan-puan boleh nampak status sekarang ni SKU selesai dan penglibatan dan sumbangan pun selesai. Itulah cara untuk kita memasukkan SKU di dalam Hermes. Okay, bermula daripada PPSM, pentadbir Hermes dan seterusnya PYD dan PPP. Okay, PYD dan PPP ya. Sehingga sampai situ saja untuk SKU kita balik kepada ni lah. Kita balik kepada soalan-soalan. Soalan-soalan mungkin saya unshare balik ni. Sorry. Okay, Cik Noor, boleh kita lihat soalan yang kita nak tahu apa yang diperlukan oleh tuan-puan sebenarnya. Dah takut nanti saya bagi terang macam-macam, tapi sebenarnya tuan-puan sudah mahir dan dah tahu. Sebab sebelum ni ada taklimat daripada KPM yang lebih jelas daripada saya bagi tahu. Okay. Jadi saya ingat itu yang penting lah, soalan apa kehendak kita punya audiens, kita punya peserta. Okey. Masa pun 11.15. Ya, jadi kita bagi target masa. Tuan Rosmin. Boleh, channel. Kan kita bagi target masa lah. Jam berapa kita akan dalam 11.30? 11.30 boleh? Untuk kita menjawab sedikit lagi persoalan-persoalan ni kan? Mungkin Tuan Rosmin pun sekarang Tuan Rosmin bukan berada di sini dia Tuan Rosmin sekarang berada di Senakan kan Tuan? Betul. Melakukan tugas-tugas di luar lagi, tetapi dengan komitmen Tuan Rosmin ni dia dia sudi juga dijemput untuk membuat ini taklimat pada hari ini kan? Ya. Jadi kita ambillah. Alhamdulillah. Okey. Apa yang saya nampak di sini ada satu soalan ni. Saya upkanlah terus daripada Puan Erin. Macam balik-balik sudah dia bertanya soalan dari atas tadi, tapi terlepas kan? Boleh. Puan Erin. Puan Erin bin Tutungan binti. Mohon tanya dalam penyediaan SKU ini, adakah PHS sudah ada peranan untuk SKU? Ini macam kita